urusannya diserah kepada si suami itulah. Kalau boleh tanggung, sabar, itu bagus. Tak boleh nak tanggung, cerai adalah milik bagi suami. Kalau tak mau cerai sendiri pun serah kepada dia, apa boleh kamu cerai dirimu sendiri. Dengan syarat-syaratnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Dan yang ketiga, isteri derhaka sampai suami tawar hati, tetapi suami tidak mahu ceraikan demi anak-anak. Apa hukum dan nasihat daripada Baba? Terima kasih. Ini suatu perkara yang nak menyentuh perasaan hati suami. Orang pasangan suami isteri ini kita ingat dulu lebih dulu untuk jadikan nasihat bagi kita orang lelaki. Apa kata rumah tangga semuanya nak kepada aman damai. Rumah tangga yang berbahagia. Tapi di dalam bahagia juga ada apa? Ada derita. Kita tak mau pada derita tu, kita tak mau, tapi Allah melakukan macam cerita itulah. Nah, mula-mula kahwin tu sukaria, harmoni panggil apa? Harmoni. Di situ, di sini, balik sekerak jalan jadi tak ada sampai rumah. Jadi macam mana? Isteri nak duduk lagi di tempat sana, suami nak balik dah jadi tengah jalan. Baru sudah harmoni 3 hari baru. Ini Najak kata suka berlawanannya berimpun dengan duka. Bahagia dia berimpun dengan derita. Jadi kita ingat dulu kata ini perkara biasa. Perkara biasa, bukan luar biasa. Kalau luar biasa tu tak boleh biasa je, dia Kelantan kata. Oh, isteri saya. Oh, biasa je. Selesai lalu dah bahasa biasa lah. Kalau kata ini bukan dia biasa. Bukan biasa macam mana cerai. Cerai kahwin pula yang kedua. Dia tak lama. Lebih pada yang pertama. Cerai pula. Mari yang ketiga. Lalu tak berat lagi pada yang kedua. Mati hidup balik tak bertemu macam tu. Kan? Sebab tu kita ingat dulu biasa ya. Walau bagaimana kita mengaji hukum, bila isteri derhaka dia ada hukum hak atasnya. Kerana wajib atasnya taat pada perkara yang boleh taat. Juga hak suami wajib atasnya bagi isteri iaitu nafkah dan bersekududukan muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, kamu bermuasyarah, bergaulah dengan mereka secara baik, ma'ruf. Jadi bila ada derhaka-menderhaka, ingat perkara biasa. Nah, lepas tu kelebihan pula bila kita sabar di atas keburukan suami itu. Apa datang pada hadis, siapa-siapa daripada lelaki yang sabar di atas keburukan isteri, pahalanya macam pahala kesabaran Ayub, kesabaran Nuh. Kan cerita Nabi Nuh macam mana? Kita ni hanya baru berapa hari je kita kahwin, 10-20 tahun. Nuh berapa lama? Menjak daripada dia dilantik jadi rasul umur 40, umur dia 1000. Sama tak nak berlaku banjir, lepas banjir 60 tahun hidup lepas banjir. Berapa ratus tahun dia hidup. Lepas isteri dia tu derhaka, bukan sekadar derhaka, pupur dengan dia. Tu isteri Nuh. Allah Ta'ala cerita dalam Quran untuk menjadikan pengajaran kepada kita. Daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata Nuhim wa imra'ata Lut. Tengok tu. Dan Allah menjadikan contoh. Daraballahu mathalan, telah menjadi oleh Allah akan sebagai contoh, jadikan contoh masal lillazina kafaru, bagi orang yang kufur, imra'ata Nuhim, berpuan bagi Nuh, yakni isteri Nuh. Sedangkan Nuh ni siapa? Rasul, lagi nabi, lagi rasul. Wa imra'ata Lut, kedia pada Nuh, Lut, anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut isteri juga kufur dengan Lut, duduk pihak kaumnya, ganah. Sedangkan suami Nabi lagi rasul. Wa imra'ata Lut,
kanata tahta abdaini min ibadina. Allah Ta'ala cerita kata adalah dua-dua orang isteri tadi tahta abdaini min ibadina, di bawah jagaan dua hamba daripada hamba-hamba kami, iaitu Nuh dan Lut, Nabi dan Rasul. Ni isteri kubur. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, suami cukup-cukup baik. Salihain, bukan soleh sekadar-sekadar saja, Nabi lagi Rasul. Tapi dua isteri tadi fakhanatahuma, maka mengkhianat oleh dua isteri akan dua suami tadi. Isteri Nuh khianat Nuh, isteri Lut khianat Lut. Dan juga anak Lut, Nuh tu sendiri 4 orang kan, yang nama Kan'an, kufur dengan ayahnya. Yang nama Sam, Ham, Yafis. 3 ni lah beriman. Maka keturunan kita selepas pada habis masa banjir tu Pak, daripada 3 keturunan ni lah turun menurun sampai ke zaman kita ni. Sam, Ham, Yafis. Ada pun nama Kan'an, hak tu hak masuk dalam tenggelam dalam banjir. Ada cerita, ya bunayyarkam ma'ana. Nuh nak panggil yang tu, mari naik atas bot ni, mari naik atas bot sama-sama kami. Dia tak mau naik pasal dia kupu, Allah Ta'ala asingkan. Baik. Fakhanatahuma. Nah, akhirnya waqila dikatakan, masuklah kedua kamu tu ke dalam neraka. Jadi tidak bersalah seorang suami sabar di atas keburukan isteri. Tak ada salah. Tapi kita tidak redha tentang keburukan ia lakukan. Lepas tu masalah cerai tak mestinya cerai. Terpulanglah kepada kita. Dia panggil al-amru mufawwadun ila zawjiha. Urusannya diserah kepada si suami itulah. Kalau boleh tanggung, sabar, itu bagus. Tak boleh nak tanggung, cerai adalah milik bagi suami. Kalau tak mau cerai sendiri pun serah kepada dia, apa boleh kamu cerai dirimu sendiri. Dengan syarat-syaratnya. Tu. Nah, dia kata milik bagi cerai duduk pada hak suami. Dengan sepatah kata selesai. Tapi kita nak sabar juga. Itu bagus. Ada cerita satu hikayat. Seorang kawan, dia pergi jumpa nak pergi jumpa dengan kawan lama tak jumpa. Kebetulan bila pergi, seorang kawan dia bekerja, dianya masuk ke hutan ambil kayu kering untuk, zaman dulu banyak sekali kan, bekas kayu jual, hasil daripada situlah awak nafkahkan anak isteri. Bila kawan pergi nak jumpa, kebetulan suami tak ada di rumah. Maka kata isteri, abang dia pergi ke hutan untuk ambil kayu untuk buat jadi hasil dan sangga kehidupan. Selepas tu suami dia balik, kawan dia tunggu nak berjumpa. Baliklah, kayu hak dia bekas tadi harimau yang menanggung atas belakangnya. Jadi dia berjalan saja ya. Harimau yang tanggung kayu dia. Balik mari. Haji, kawan tengok, hebat dia, harimau tu lah atas kayu dia. Selesai. Kira bercara sudah, balik. Beberapa lama pula, kali yang kedua nak pergi jumpa pula. Pergi macam itulah kerja kehidupan dia je, cari kayu tadi. Apabila balik, dia sendiri tanggung. Dia sendiri pikul kayu, balik mari. Yang ni tengok. Sudah selesai, tanya, bagaimana aku mari dulu harimau tanggung kayu kamu? Tapi hari ni kamu sendiri memikulkan kayu. Macam mana? Dia kata dulu aku, isteriku hak dulu meninggal. Ni isteri baru. Isteriku dulu Allah derhaka kepada aku ni macam-macam. Tapi aku sabar di atas keburukan dia. Maka tak kedekan Tuhan beri harimau mari dok tolong atas kayu aku. Adapun isteri itu mati, aku beristeri yang kedua. Isteri yang kedua ni bagusnya taat kepada aku, salihah lah. Hak dulu ni talihah. Hak ni salihah isteri yang kedua. Sebabnya isteri tu bagus dengan aku pun senang hati dengan dia. Takut aku senang semua sekali, Allah jadi aku pikul sendiri kayu. Ini Allah Ta'ala zahidi dunia. Jadi pentingnya kita sabar. Begitu juga mana-mana perempuan, dalam hadis sebut, mana-mana perempuan yang sabar di atas keburukan suami, maka dapat fadilat seperti sabarnya Asiyah terhadap Fir'aun.
Kan? Asiyah tu bukan main. Tuhan sebut juga di belakang ayat tadi. Selepas pada tu Allah Taala kata wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Tu cerita Asiyah tapi tak ada sebut nama. Jadi perempuan bila lagi bertemu jodoh, masa dulu tu dah reaksi, dah katanya panggil sini panggil apa panggil serasi. Kita kata ni tak ada sebut sin, reaksi saja. Nak kahwin dulu, reaksi dulu. Kat zaman dah ni dalam YouTube dulu hubung mari. Rasanya dalam reaksi tu didapati air dalam buyung lah. Jadi jodoh tu sejuk, dingin, tapi berkahwin sampai sebulan lebih berlaku kepanasan. Tu. Jadi datang pada hadis sebagai menggalakkan targhib kepada siapa pergi kena jodoh tiba-tiba kekasaran isteri terhadap suami. Maka suaminya sabar. Sabar kerana beberapa lah sebab. Kerana anaknya dan kerana beberapa sebab yang lain banyak lagi. Maka itu kebajikan yang besar. Begitu juga isteri bila lagi dapati suami Allah. Tu dia. Maka isteri pun sabarlah, redha dengan qada Allah. Kelebihan dia macam Asiyah sabar sebagai suami isteri bagi Firaun yang buat uduh kepadanya. Bila dia tahu kata Asiyah beriman dengan Musa, Allah dia bubuh penyacang ni paku. Kan Firaun zil autad wa Firaun zil autad. Dia punya penyacang paku. Bila nak makan dia paku Allah dia buat uduh. Tapi Asiyah ni sabar. Dia kata aku isteri kamu. Bagaimana kamu nak buat? Mu punya suami, aku isteri kamu. Allah dia redha. Tapi ada doa dengan Allah, Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, kamu binakanlah rumahku dalam syurga. Aku nak pergi dah. Membina untuk aku rumah dalam syurga. Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Ya Allah, melepaskan aku daripada Firaun, keganasan Firaun dan kerjaan Firaun, daripada kaum yang zalim. Lepas tu Allah Taala ambil nyawa dia syurga. Akhirat esok Asiyah itu akan jadi isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ingat siapa pernah dia duk cakap gurau dengan Khadijah ketika Khadijah ada keuzuran, kalau kamu mati dulu padaku, kamu sampaikan salamku kepada Asiyah. Khadijah terkejut, kamu dah kahwin sebelumku? Tidak, Asiyah itu Allah Ta'ala akan menjadikan isteri aku di akhirat. Masya Allah. Itulah sebagai nasihat kepada saya suami yang boleh sabar tu, kebajikan besar payah tu. Dan zaman Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam, bila isteri itu sifat melakukan keganasan, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, kalau kamu tak tahan, kamu cerai dia. Ya Rasulullah, saya tak tersabar daripadanya kerana saya ada punya anak-anak kecil. Dari segi keburukan saya tak redha. Tapi saya nak cerai dia tu kerana beberapa sebab yang lain kami tak tersabar darinya. Sayang kepadanya beberapa segi. Kalau macam tu, kamu pegang dia dengan baik. Ni tak ada suruh cerai semata-mata. Tapi kalau orang kita dia cakap macam mana? Kalau isteri aku cerai lama. Ini cakap sombong, bukan cakap nasihat. Cakap sombong. Kan? Kalau aku cerai lama. Jawab kalau mu tak cerai betul juga. Jadi kalau nampak terpayah nak ukar masalah, tambah satu lagi. Itu menggalakkan. Nasihat tak dengar, tambah satu lagi. Jadi lagi, tambah satu lagi. Habis masalahnya. Supaya air mutanajis tadi, kita tambah lebih banyak, tambah jadi suci. Kan? Dan berapa banyak yang masuk nak pergi pada yang kedua, masalah besar. Tapi lakuh yang ketiga tak apa. Dia nak pergi lawih mana? Hak ni dia. Hak ni dia. Malah jadilah dua tu kusnya. Tu. Itulah jalan ukarnya. Baik, itu sebagai gurau lah. Tapi gurau pun sungguh. Bukan gurau dusta kan. Nabi kata, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqah. Sesungguhnya aku ada gurau dengan sahabat aku bergurau dengan sahabat aku, tapi aku tidak bergurau melainkan hak sebenar. Itu sebenar tak tu?
Iya. Tapi bagi perempuan tak ada dengar ni kelima macam ni. Nanti balik tak lagi abang. Nantilah bang. Kan? Itu biasa. Ingat tu sudah biasa. Orang gurau pun jadi sungguh. Biasa. Rasanya cukup dulu lah. Ya alhamdulillah. Syukurlah dengan apa dia takdir Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sebagai kali pertama di surau ini, dan semoga-moga dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk lain kali kemungkinan boleh berjumpa lagi sekiranya dilanjutkan umur dan juga dengan taufik hidayah dari Allah sampai memberi sihat wal afiyah. Kita dapat bertemu lagi insya-Allah di lain kali. Untuk kali ini cukuplah dulu. Semoga-moga apa yang kita dapat diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekadar itu saja, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.